Selamat petang saudara-saudari dalam Yesus Kristus. 主内的弟兄姐妹，大家晚上好。 Saya senang berada di sini sekali lagi karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. 我很喜乐能够在这边，因为今天晚上呢是12月的第一个星期。 Tahniah kepada Anda karena Anda telah memilih mengambil keputusan untuk hadir di kebaktian di minggu pertama bulan Desember. 要恭喜还有祝福大家能够在12月的第一个星期来敬拜神。 Sepanjang bulan Desember pasti orang berpikir tentang Christmas dan sebagainya, tapi malam ini kita ingin memulakan satu siri pengajaran yang baru di dalam siri khotbah kita sepanjang bulan Desember. 我们在12月呢，通常我们会想到圣诞节，但是在今天晚上呢，让我们来思考一个新的讲道系列，就是以赛亚书中的耶稣。 Dan tema sepanjang bulan Desember sebelum masuk ke Christmas kita bercakap tentang Yesus di dalam kitab Nabi Yesaya. 所以我们就在整个的12月当中呢，我们来研究在以赛亚中的耶稣是怎么样的。 Ada orang mengatakan bahwa Yesaya adalah satu buku yang mewakili seluruh Alkitab karena dia 66 pasal. 有人说以赛亚书呢，就好像代表了圣经的66卷书，因为以赛亚书有66章的经节。 Dan seluruh Alkitab ada 66 buku semuanya. 所以在整本的圣经呢有66卷书， 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian yang baru. 旧约39本，新约27本。 Senang ingat karena 3 kali 9, 27. 因为很容易记了3927。 Jadi kitab Nabi Yesaya ini adalah seperti mewakili satu Alkitab yang besar dan dia berbicara mengenai Yesus Kristus. 这个的以赛亚书就好像了代表了整本的圣经，因为它所有的里面的主角呢都是关于耶稣基督。 Minggu ini kita bercakap daripada Yesaya pasal 7 ayat 14 dan minggu hadapan daripada pasal yang ke-9 karena bercakap tentang pada hari ini mengenai Immanuel. 所以我们今天晚上呢就会从以赛亚书第7章17节来看关于耶稣就是以马内利。 Di dalam ayat yang ke-14, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 第14节这里说到，因此主自己要给你们一个的兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。 Mari kita berdoa sebelum kita teruskan. 那我们一起来祷告。 Father, we pray that even as we listen to the preaching of your word, you will continue to speak to us in a very special way even tonight. We pray that even as we share the word of God, your heart to your people, the same spirit who inspired the word of God right from the beginning is the same spirit who will continue to touch our hearts even tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apabila suatu partai politik gagal membentuk kerajaan, pembentukan dengan cara bergabung dengan parti-parti lain, calon bebas yang menang menjadi penyelesaian yang pembentukan suatu kerajaan. 弟兄姐妹我们知道如果只是当一个的政党，就是只有一个政党，它无法单独组织这个内阁的时候呢，所以他就必须要与其他获胜的政党或者是获胜的独立候选人呢来结盟，这个就是可以解决的问题。 Kita telah melihat perbezaan tren seperti ini di dalam kerajaan Malaysia, di dalam negeri Sabah sendiri berbeza dengan tahun 70-an dan 80-an. 我们就看见呢，其实在沙巴的历史当中呢，在80、90年代呢，就是有它的不同之处。 Dan pelihara baru-baru ini juga telah membuktikan kepada kita bahwa tidak ada yang boleh memerintah mau tidak mau bergabung satu dengan yang lain. 就是在最近的州选当中呢，我们就看到有些就是不想要跟其他的政党一起的联合。 Jangan risau, saya tidak berpolitik di sini, tapi saya mau membawa Anda kepada situasi politik pada zaman Yesaya 7:14 ditulis. 弟兄姐妹，我今天晚上呢不是跟你们讲关于在我们沙巴的政治，但是我要简单的让你们看一下在以赛亚书里面的这个的政治。
Sebab kalau kita melihat Yesaya 7:14 dalam konteks Raja Ahaz dan peperangan Sero Efraimite pada tahun 735 sampai 732 sebelum Masehi, dia ada kaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini. 因为在今天里面呢，当我们看这个亚哈斯王统治时期，还有这个西利亚，就是以法莲的战争，就是公元前735年至732年的背景之下，我们怎么样的来看这个以赛亚书？ Yesaya 7:14 adalah suatu nubuatan terhadap King Ahaz atau Raja Ahaz dari Yoda atau Yehuda pada waktu itu semasa peperangan Sero Efraimite. 我们在当时候呢来看这个的就是看见在整个的亚哈斯王他如何的来去到面对当时候的叙利亚还有以色列，就是以法莲的那个的联盟反击。 Pada masa itu kerajaan di selatan diserang dan hampir diserang oleh Syria dan Efraim pada waktu itu, dan King Ahaz atau Raja Ahaz sangat tertekan. 在当时候呢，这个的西利亚还有这个的以法莲他们联盟来攻击这个的犹大王国的时候呢，当时候的亚哈王他其实是有压力的。 Dua kerajaan yang di atas itu mahu supaya kerajaan Yahuda juga bergabung dengan mereka melawan Assyria pada waktu itu. 那其实呢，在这个的西利亚还有以色列呢，他们就希望能够跟这个犹大国呢，就是一起的联合来来反攻这个的亚述王。 Dan akan terdapat satu persekutuan, terdapat satu sekutu, ada satu coalition yang terjadi di antara pasukan-pasukan supaya boleh melawan yang satu. 他们就希望这三国呢可以联合一起来反抗这个的亚述王朝。 Tetapi King Ahaz tidak mau bersekutu dengan kerajaan di sebelah utara itu. 但是呢，这个亚哈王呢，他就不要跟这两个的国联合在一起。 Dan akhirnya dia diserang luar biasa sehingga dia telah kehilangan dalam satu hari 120.000 askar telah mati semuanya. 就因着这个亚哈斯王他做了这样子的决定呢，有传统的记载说到，大概在一天之内有12万的士兵就是被杀了。 Ramai lagi yang dia telah di captive, ramai lagi yang telah diambil sebagai slaves atau hamba di tempat yang lain. 还有很多呢，就是可能是被掳了，然后带到另一个地方去成为这个的奴隶。 Walaupun dalam keadaan seperti begitu, Ahaz tidak mau bergabung dengan kerajaan utara. Sebaliknya dia telah berhubung dengan Tiglath-Pileser ketiga, itu raja di sana. 但是在这样子的情况之下，这个的亚哈斯王呢，他还是不要跟这两个的国家来联合，反而呢，他就是去跟这个的亚述国王，就是去跟这个亚述国王的提格拉昆士列三世来做这个的联络， Supaya akhirnya dia dilindungi dan dia rasa selamat, tidak diserang oleh kerajaan dua yang di atas yang mau bergabung dengan dia sebelumnya. 如果这个的犹大王国他能够跟这个的亚述王呢联盟的话呢，他至少不会被这个的叙利亚还有以色列国来侵占。 Itu seperti kau bergabung dengan Pati-Pati Sabah atau bergabung dengan Pati-Pati dari Semenanjung. 就好像我们在这个的助选当中，我们看到有些的政党呢，他就跟在本土的政党联合，有些呢就是想跟西马的政党联合等等。 Akibat daripada itu, maka King Ahaz dan juga Yehuda tertakluk kepada pemerintahan Raja Assyrian atau Asyur. Ya, tertakluk. Submit to him. 所以因着这样呢，这个的亚哈斯王，这个的犹大王呢，他就是降服在这个亚述王的政权之下。 Bukan saja membayar tribute kepada Assyria, tetapi juga mereka lambat laun diminta untuk menyembah Tuhan Assyria. 他们不单只是每一年要进贡一些的物品等等，但是他们也要向这个的亚述王的神来下拜。 Pada waktu itulah Yesaya bangkit dan memberitahu Raja Ahaz, jangan bersekutu dengan Assyria.
就在那个的情况之下呢，这个的先知以赛亚就起来告诉这个亚哈斯王说不要跟这个亚述王来做结盟。 Jangan berharap kepada raja-raja dunia, tapi engkau harus memandang kepada raja yang di atas, katanya. 不要单靠在世界上的王，你要先仰望在天上的王。 Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai 14 dikatakan demikian, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau yang suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. 在以赛亚书第7章10到12节，这里说到，耶和华又晓谕亚哈斯说：“你向耶和华你的上帝求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”亚哈斯说：“我不求，我不试探耶和华。” Yesaya tidak berputus asa kerana dia tahu bahwa kalau Raja Ahaz ini tertakluk dengan itu Raja Assyria, maka akhirnya mereka perlahan-lahan seperti di utara lari daripada Tuhan dan mereka menyembah Allah yang lain. 这个的亚哈斯呢，他就是不要向神求，但是他就是很担心，如果有一天他的国家被侵占过后，然后那些人民就会被带到其他的地方。 Lalu di dalam ayat yang ke-13 dia berkata kepada Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? 因着这样呢，以赛亚在13节里面说到：“大卫家呀，你们当听，你们使人厌烦，岂算小事？还要使我的上帝厌烦吗？” Sebab itu ayat 14, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Kalau engkau tidak mau cari tanda, Tuhan beri tanda kepadamu. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 因着这个亚哈斯他不要向神求兆头，所以上帝就给他一个兆头。在14节这里说到，因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。 Di dalam hal itu kita melihat bagaimana konteks Immanuel ini terjadi kerana Daud atau keturunan Raja Daud itu Raja Daud yaitu King Ahaz sendiri diminta untuk terus menyembah kepada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. 因着这样子的事情发生了，这个亚哈斯王他不要向神求，所以神就晓谕先知以赛亚说：“你要来到神的面前，你是大卫的这个的后裔，所以要应当来到神的面前来向神求。” Di arena politik pada waktu itu, Yesaya meminta mereka bukan percaya kepada raja-raja, tapi percaya kepada Allah yang di atas segalanya. 因为在当时候呢，在当时候的政权里面呢，他要提醒这个亚哈斯王，不要只是单靠在世界上的王，你要依靠在天上的君王。 Dan dalam konteks yang demikianlah, maka Immanuel ini disebut. 所以在那个的背景以下呢，这个以马内利呢就被宣讲出来了。 Di tengah-tengah semua kesulitan yang dihadapi kerana terancam oleh peperangan dan serangan, itu Raja Ahaz diperingatkan supaya tetap berdiri mempercayai Allah yang raja di atas segala raja. 在遇到这个咒詛的攻击之下呢，这个亚哈斯王再次被提醒，你要来到神的面前，依靠万王之王。 Mengapa dia itu Yesaya point out, mengapa dia mau supaya Ahaz tetap berseru kepada Tuhan di tengah-tengah ancaman? 为什么这个的先知以赛亚他要这个的亚哈斯王来去到向神呼求呢？ Kerana dia tahu bahwa masa depan sebagai seorang nabi, dia tahu di masa depan apa yang akan terjadi. 因为他作为一个的先知，他知道未来会发生什么事情。 Sebab itu dia memberi bekalan rohani supaya dia tetap setia kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. 因着他知道，所以他就给了一个的解决的方案给亚哈斯王，就是你要抓住神。 750 tahun kemudian, maka berita tentang Immanuel diberikan sekali lagi oleh malaikat.
但700多年过后呢，在圣经的有一处呢，就是讲到这个的以马内利这个的字这个的名称再次被提起来。 Dalam Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai 23 berbicara tentang bagaimana keluarga Yusuf dan Maria hampir berpisah karena tidak ada Tuhan Yesus pada waktu itu, kecuali bila Yesus lahir di keluarga itu, maka mereka dapat bergabung bersama. 在这个的马太福音里面就告诉我们说本来如果没有耶稣的话呢这个约瑟和玛利亚他们可能会分开，但是因着耶稣的降临呢，这个的以色列国再次的被聚集起来。 Pada waktu itu Yusuf mau menceraikan Maria. 在当时候呢，这个的约瑟本来要休了这个的玛利亚， Tetapi di ayat yang ke-20 dalam Matius pasal 1, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 在马太福音1章21节这里说到，正试炼之事的时候，有主的使者向他梦中显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。” Alkitab berkata bahwa di dalam ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, yaitu Nabi Yesaya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 在22节这里说到，这一切的事这些的事成是要应验主借先知所说的话，说必有童贞女玛利亚生子，人要称他的名为以马内利。 Daripada zaman Yesaya 750 tahun sebelumnya sampai kepada waktu Yesus Kristus dilahirkan, nama yang sama disebut Immanuel. 在这个相隔700多年，从这个的先知以赛亚还有耶稣的这个马太福音里面呢，以马内利这个的名称再次被提起来。 Membuktikan bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya. 因为神就证明了神没有忘记他的选民。 Orang lain boleh melupakan janji, ahli politik boleh melupakan janji mereka semasa pilihan raya, tapi Tuhan tidak melupakan janjinya. 人可以忘记他的诺言或者是承诺，但是神却不会忘记他所应许的。 Sekali dia berkata, Immanuel Allah beserta kita, 750 tahun kemudian dan sampai pada hari ini, dia tetap menyertai kita. 在700多年前呢，神透过这个的先知以赛亚说：“我与你同在。”但是在700多年后，当耶稣降生的时候，神也透过当时的天使说：“我与你同在。” Seruan Yesaya supaya Raja Ahaz dan pemerintah pada waktu itu percaya kepada Raja di atas segala raja adalah seruan yang sama untuk terus percaya kepada Immanuel pada hari ini. 就是要帮助在当时候的亚哈斯王呢，就是要相信神与他同在，直到今天神也与我们同在。 Ia tetap menjadi dorongan yang luar biasa untuk Anda dan saya tetap percaya dan mengakui ketuhanan Yesus Kristus Immanuel itu. 这个也帮助我们提醒我们在今天呢，我们的信心要再次被建立起来，就是我们要继续的相信神是掌权的。 Di zaman Nabi Yesaya bukan saja seorang pribadi yang bernama Immanuel, tapi perkataan Immanuel juga adalah suatu situasi di mana Tuhan menyertai umatnya. 在当时候的情况呢，这个的以马内利呢，就是讲到神与他的子民同在。 Kebenaran yang sama juga terjadi pada hari ini. Immanuel atau Yesus Kristus ini bukan sekadar seorang pribadi, tapi Immanuel juga berbicara tentang Tuhan tetap menyertai kita sampai pada hari ini. 那么放到今天来说呢，神也是要再提醒我们，以马内利这个的名称呢，就是说到神今天也与我们同在。 Tuntutan di zaman Nabi Yesaya untuk tetap yakin dan percaya akan Raja di atas segala raja ini adalah tuntutan yang sama yang kita harus ikuti pada hari ini, bahwa Yesus tetap dipercayai dan tetap boleh diikuti selama-lamanya. 在当时候的以赛亚，就是提醒当时候的那些的人民呢，神与他同在。今天呢，圣经也提醒我们，神也与我们同在。
Tetapi pada hari ini ramai orang tidak mengikuti Tuhan Yesus dan mereka sebaliknya mengikuti dan percaya kepada hal-hal yang lain. 那么在今天里面呢，当然很可惜的就是人没有再继续的相信耶稣，他们就相信其他的事情。 Ramai yang tidak mempercayai dan mengikuti dia sebagai Immanuel, tapi sebaliknya orang percaya kepada kekuatan hal-hal yang lain. 在今天呢，没有人再次的会相信以马内利是神与我们同在，但是却相信其他比较能力或者是权力比较大的。 Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 146 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. 弟兄姐妹，在诗篇146篇3到4节这里说到：你们不要依靠君王，不要依靠世人，他一点不能帮助，他的气一断就归回尘土，他所打算的当日就消灭了。 Ramai yang menaruh kepercayaan dan keyakinan hanya kepada manusia dan bukan kepada Tuhan yang sebenarnya sedang menyertai kita. 很多人呢，就是把他们的信心或者是他们的盼望呢，放在人或者是事物的身上，却没有放在掌王权的神的身上。 Saya percaya bahwa Tuhan masih boleh memakai sesama manusia untuk menolong kita, tetapi di penghujung daripada semuanya harus menaruh kepercayaan kepada hanya Dia yang raja di atas segala raja. 弟兄姐妹，我仍然相信神会使用人来帮助我们，但是我们到最后还是要想一想，是不是我们是宣告神是掌王权的。 Janganlah percaya kepada para bangsawan kata firman Tuhan, tapi percayalah kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan yang luar biasa, yang kekal selama-lamanya. 我们要相信，把信心放在耶稣的身上，因为他是永远掌王权的神。 Di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 ada satu kebenaran lain yang mengatakan peringatlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 提摩太前书6章17节这里说到，你要赎付那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后世百物给我们享受的上帝。 Saya tahu ada kata-kata yang mengatakan kalau sentuh tentang duit persahabatan akan rusak. 我也有听过，当我们讲到钱的时候呢，就会是感情。 Tidak salah jadi kaya, tapi cinta akan uang itu menjadi akar segala kejahatan. 能够有钱，那个不是一个的很大的问题，但是如果我们太过专注钱呢，那个就是使我们迷失方向。 Apalagi kalau kepercayaan dan keyakinan pengharapan disandarkan kepada keuangan semata-mata dan bukan kepada sumber dari surga itu. 再加上，如果我们把所有的盼望、所有的依托都放在财富身上呢，我们却忘记了在天上掌权的神。 Karena apa sahaja yang kita percaya lebih daripada Tuhan, itu akan menjadi berhala bagi kita. 因为当我们 Lebih daripada Tuhan, di atas segala Tuhan, itu akan jadi berhala bagi kita. 因为如果我们相信一样的事情超过与神的话呢，那么我们就是与神敌对了。 Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu Salomo yang paling kaya, paling pintar sekalipun di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 因此，在这个世界上最聪明的所罗门王，他在箴言书3章5到6节提醒我们：你要专心依赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。 Jangan sekadar berharap kepada bangsawan-bangsawan. Jangan sekadar berharap kepada kekayaan sendiri dan keuangan. Jangan sekadar berharap kepada diri sendiri semata-mata. Tapi kita didorong untuk percaya sepenuhnya kepada Immanuel ini sejak dari dahulu sampai pada waktu ini.
不是依靠世上的势力，不是依靠世上的才能，也不是依靠自己，我们是被提醒、被鼓励然后我们要依靠我们掌王权的神。 Sempena dengan bulan Christmas yang kita ada, khususnya pada malam ini bila kita bermula untuk membaca Yesaya 7 ayat 14 ini, kita mau melihat sama ada kita tetap percaya kepada Yesus Kristus atau tidak. 弟兄姐妹，在我们预备欢庆圣诞节的时候呢，当我们在读到这个的以赛亚书第7章14节，再次的提醒我们所相信的是谁。 Yesaya 7:14 adalah sebahagian daripada gesaan nubuatan Yesaya untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Immanuel Allah beserta kita dan bukan kepada raja-raja yang lain. 以赛亚书7章14节是先知以赛亚呼召人们信靠以马内利，就是与我们同在的上帝，而不是其他的君王。 Berita Immanuel yang telah disebarkan oleh Yesaya 700 lebih tahun kemudian adalah berita yang sama yang telah diisyaratkan oleh malaikat kepada dunia secara keseluruhan. Immanuel, Yesus Kristus yang menyertai kita hari ini, kemarin hari ini sampai selama-lamanya. 在先知以赛亚当他讲出这个以马内利的时候，700多年以后，天使再次的传达同样的信息，就是信靠那位名叫以马内利的主耶稣基督，他昨日今日一直到永远是永不改变的主。 Kita telah mendengar nama ini bertahun-tahun berkali-kali lamanya. Lagu sebelum kebaktian dimulakan tadi yang dimainkan pun bercakap tentang Immanuel. 我们听了关于这个以马内利这个的名称很多次，也是很久了，甚至在一些的诗歌里面，我们也听了关于以马内利这个的名称。 Persoalan sekarang adalah apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh, cukup percaya kepada Immanuel ini atau begitu-begitu saja. 那么思考的问题就来了。当我们口中宣告，我们讲我们相信以马内利的时候呢，我们是真的是全心的相信，或者是我们只是一般一般而已。 Mulakan minggu Christmas dan bulan Christmas ini dengan satu keyakinan baru bahwa saya percaya sungguh-sungguh kepada Immanuel ini. 弟兄姐妹，我们要在12月的时候呢，我们要以我们真心的信靠以马内利的主作为开始。 Jangan percaya sendirian. Bila Anda mengecap kebaikan Tuhan, bermaksud Anda juga akan mengungsikan kepada orang lain supaya pada masa yang sama mereka juga akan mengenal dan percaya kepada Immanuel ini Allah beserta kita. 弟兄姐妹，当我们全心信靠我们的主的时候，我们的见证就能够帮助其他的人来认识我们的所相信的神是一位怎么样的神。 Are we trusting Him enough? 你是否足够信靠他呢？ Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Immanuel ini atau sekedar kata-kata saja? 我们是真的全心的相信以马内利的主，或者是我们就是这样子相信而已。 Adakah kita cukup percaya kepada Immanuel atau tidak? 那么我们是否真的是全心相信以马内利的主呢？ Mari kita berdiri bersama dan worship team akan memimpin kita dalam lagu ini. 弟兄姐妹，我邀请大家一同的站立，我们来唱这一首的诗歌《你何其美丽》。 Soalan yang sama, do we trust Him enough? Do we believe Him enough? Or just saying words or any other thing that we believe? 那么再一次的要抛出刚才的问题，提醒弟兄姐妹，我们要来思考，我们是否是足够的信靠我们的主呢？